Kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus dari Sarawak mengenai penurunan kuasa pengurusan alam sekitar kepada negeri itu. Perinciannya kita bersama Buma Win. Buma, silakan. Baik, terima kasih Sahi. Perkara berkaitan pengurusan alam sekitar telah diserahkan kembali kepada Kerajaan Sarawak. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang MA 63 dan Hubungan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali, langkah tersebut dilaksanakan menerusi penurunan kuasa selaras di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Datuk Sharifah Hasidah menjelaskan dengan penurunan kuasa tersebut, Sarawak bukan sahaja dapat mengawal sepenuhnya perkara berkaitan alam sekitar, malah juga bertanggungjawab menguruskan sisa buangan berjadual. Walau bagaimanapun, perbincangan lanjut mengenai pengurusan sisa berjadual antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak masih diadakan. Untuk itu, beliau berharap Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB Sarawak akan bekerjasama dengan Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim untuk meneliti perkara ini dengan lebih lanjut. Datuk Sharifah Hasidah memberitahu demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan program amal Ramadan oleh Sentex Komersial di Kuching. Sebanyak 11 buah agensi kerajaan bergotong royong selama 4 hari dalam program pembungkusan Sumbangsih Raya 2023 Anjuran Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak di Kuching sejak 3 April lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu sebanyak 12,000 bungkusan makanan akan diagihkan kepada semua agensi terlibat yang juga merupakan rakan strategik kementerian. Datuk Seri Fatimah Abdullah yang berucap pada majlis simbolik bagi program tersebut berkata, ia bertujuan untuk memberi penghargaan kepada anggota keselamatan dan penguatkuasaan yang bertugas pada Hari Raya nanti. Selain itu, program tersebut juga diadakan bagi mengeratkan jalinan kerjasama antara semua agensi terlibat. Datuk Seri Fatimah juga memberitahu Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dijangka akan menyempurnakan satu majlis simbolik penyerahan Sumbangsih Raya 2023 pada 14 April ini. Di pihak kami pula, kami akan menyusul selepas selesai penyerahan secara simbolik oleh Yang Amat Berhormat Premier. Jadi pasukan kami akan ziarah pada semua agensi-agensi tersebut. Antara agensi yang terlibat dalam program itu adalah Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Jabatan Penjara Malaysia serta Jabatan Sukarelawan Malaysia. Ribut yang melanda Sibu sekitar pukul 6 petang semalam merosakkan puluhan rumah kediaman selain banyak pokok tumbang merentangi jalan. Antara kawasan teruk terjejas adalah kawasan Rejang Park dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Palawan. Kru RTM Sibu meninjau kesan kemusnahan akibat ribut yang dikatakan paling buruk pernah berlaku dalam tempoh 50 tahun. Salah seorang mangsa penghulu Juni Temenggung Masam 66 tahun ketika ditemui memberitahu hujan mulai turun sekitar 5.30 petang sebelum bertambah lebat dan angin ribut menerbangkan bumbung rumahnya. Beliau mendiami rumahnya di Rejang Park sejak 1973 atau 50 tahun lepas memberitahu beliau tidak tidur sepanjang malam selepas kejadian itu berlaku. Nyalai bak kami ke Diau bak Litau. Amat Pusai Ahmad semua kersa ni tilam pagi yang sudah datang. Ada orang ni tengok semua hancur semua. Helen Liu 76 pula ketika ditemui memberitahu beliau tiada di rumah ketika kejadian berlaku kerana keluar makan malam. Beliau yang dihubungi jiran memaklumkan kejadian tersebut. My bedroom, my 3 bedroom upstairs flooding. All the bed all wet, so we cannot stay upstairs. So down there also wet, so the water just flow out and then go at the bed. Seorang lagi mangsa, Aaron Sakai pula memberitahu kejadian itu menerbangkan bumbung rumahnya yang kini sedang dalam proses ubah suai di bahagian dapur. Bila first masuk rumah, nasi dapat tengah-tengah kamar nangis mesti dapat. Karena semua barang hancur. Especially sila elektronik, semua tilam, katil, semua basah. Even disebabkan angin nak terjadi malam hari, kami pun window baru tukar pecah habis. Ketika ini, penduduk terjejas sedang giat melakukan kerja baik pulih segera bumbung rumah mereka yang rosak atau diterbangkan ribut dalam kejadian itu.
Baik, sementara itu kerosakan rumah penduduk dan kemudahan awam akibat ribut di Sibu petang semalam memerlukan kerajaan negeri untuk menghulurkan bantuan segera. Timbalan Menteri Perumahan Kerajaan Tempatan dan Kesihatan Awam yang juga Adun Pelawan, Michael Tiang Minti berkata ketika ini beliau sudah meminta pelbagai agensi untuk membuat tinjauan bagi merekodkan kerosakan dan kemusnahan yang berlaku. Afternoon, we kind of gather all the information from different government agency before we submit this report to SDMC. Yeah. Any report of injuries so far? Yes, thank God we have not received any injury or death report from these natural disasters. So it's really something that I thank God about. Dedahnya lagi, satu mesyuarat oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Sibu akan diadakan untuk membincangkan tindakan selanjutnya. Michael Tiang ditemui media selepas melakukan lawatan ke sekitar Rejang Park di Sibu. Dalam pada itu, beliau turut menzahirkan penghargaan kepada anggota daripada pelbagai agensi dan orang awam yang bekerjasama dalam membantu mengalihkan pokok-pokok tumbang yang menghalang laluan trafik di Sibu semalam. Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC menyantuni seramai 71 orang kanak-kanak dari Rumah Kanak-kanak Toh Puan Hajah Norkiah Kuching dan Rumah Kanak-kanak Datuk Ajibah Abul Sri Aman dalam majlis berbuka puasa di Kuching. Majlis turut diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertuan Negeri, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud serta isteri Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib. Hadir sama pengurusi SEDC iaitu Tan Sri Datuk Amar, Dr. Abdul Aziz Datuk Hussein dan Pengurus Besar Datuk Abdul Hadi Datuk Abdul Kadir. Majlis merupakan salah satu program tanggungjawab sosial korporat CSR SEDC Sarawak untuk golongan yang kurang bernasib baik termasuk kanak-kanak yang berteduh di bawah rumah kanak-kanak berkenaan. Majlis juga menyaksikan penyerahan sumbangan berupa duit raya dan barangan kelengkapan harian kepada kanak-kanak yang hadir. Selain berbuka puasa, hadirin turut menunaikan solat maghrib berjemaah. Baik, saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Sahi, silakan. Baik, Umar, terima kasih.